Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome everyone to our program Humanizing Education. So in this program we will focus on the admission to IIUM through the CFS Center for Foundation Studies. Dan untuk anda semua, kita akan katakan hari ini bagaimana kemasukan untuk anda atau anak-anak anda, adik-adik ke pusat pengajian asasi UIAM di Gambang. Dan ramai yang bertanya bagaimana nak masuk, ramai yang bertanya apa cara-cara bagaimana untuk anda masuk ke dalam UIAM ini selepas SPM. Dan di sini kita akan bincang dan kita akan berkongsi dengan anda cara-cara untuk anda masuk atau menyertai IIUM. Bersama saya Dr. Hamid Azim Muhammad dan selaku pengarah komunikasi, advokasi dan promosi untuk IIUM. Dr. Garuzazmi Madgani, pengarah Amat. Di sini kita panggil Amat tapi di bahagian pengurusan akademik dan kemasukan. Dan di sebelah depan saya ini Tuan Haji Mursyid Kasim, adalah Dekan Pusat Pengajian Asasi UIAM di Gambang. Jadi kita mulakan dulu dengan Dr. Garuzazmi. Macam mana caranya nak masuk dalam CFS IIUM ni? Okey, terima kasih Harmi. So sekarang ni pelajar-pelajar baru saja lepas habis peperiksaan SPM dan laman sesawang UPU pun telah dibuka dan akan tutup pada 7 hari bulan April ini. So pelajar-pelajar dinasihatkan untuk mendaftar di laman sesawang UPU www.upu.mohi.government.my. Di situ pelajar boleh memilih program-program asasi di IIUM atau Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Okey. Tapi ramai yang kata bahawa nak masuk UIA ni perlu bahasa Arab lah, and our medium instruction is English. So English must be good, powerful, strong. Kalau tak ada tu macam mana? Sebab itulah kita ada pusat asasi UIAM. Malahan objektif pusat asasi UIAM, salah satu objektifnya adalah untuk memperkasakan bahasa Inggeris dan bahasa Arab pelajar-pelajar yang akan memasuki Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk pelajar-pelajar yang tidak belajar bahasa Arab di sekolah menengah, apa yang akan berlaku ialah mereka akan dilatih dengan bahasa Arab di pusat asasi UIAM. Dia tanya dekat dekan, macam mana dia nak belajar bahasa Arab? Katalah seorang tu memang tak ada basic, tak ada langsung satu basic langsung dalam bahasa Arab lah. Macam mana dia, apa yang disediakan di sana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rami. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Garuzazmi tadi, bahawa mengambil bahasa Arab dan lulus pada peringkat SPM kalah syarat kemasukan ke pusat asasi kami. Kecuali untuk program-program yang tertentu seperti program bahasa Arab itu sendiri ataupun mereka yang bertujuan nak buat undang-undang dan urusan dan syariah. Jadi ataupun ilmu wahyu, program ilmu wahyu, asasi ilmu wahyu juga memerlukan bahasa Arab. Selain itu, bukanlah kita panggil prasyarat kemasukan. Bahkan semasa pelajar berjaya masuk dan mendaftar, mereka akan diberi satu ujian. Bagi mereka yang tidak ada asal bahasa Arab, tidak ada masalah. Dan biasanya mereka ni akan mula pada peringkat yang paling bawah, paling rendah. Seperti macam adik-adik kita belajar ABC tadika. Begitulah juga pelajar-pelajar ni akan mengenali bahasa Arab pada peringkat permulaan. Dan mengikut pengalaman kita, tidak menjadi masalah pada pelajar yang tidak ada yang zero Arabic language background untuk lulus. Dan biasanya bergantung pada program yang mereka ikuti, hanya memerlukan 2 level bahasa Arab asas untuk mereka lulus dan menghabiskan pengajian di pusat asasi. Jadi mengikut pengalaman memang tidak ada masalah dan pelajar biasanya berjaya untuk menghabiskan pengajian seperti yang direncanakan. Berapa lama pelajar akan mengambil masa di pusat asasi ini? Di pusat asasi UIA kita di Gambang, kita mengamalkan sistem 3 semester, iaitu setahun dibahagi kepada 3 semester, yang mana satu semester mengambil masa pengajian selama 12 minggu termasuklah peperiksaan dan sebagainya. Dan jarak antara 2 semester tadi
merupakan break lah, semester break lebih kurang 3 minggu. Jadi pelajar-pelajar yang mengikut modul yang telah direncanakan, juga kemampuan bahasa dan juga program yang mereka ambil, biasanya akan menghabiskan pengajian di pusat asasi. Secara majoritinya, saya boleh katakan lebih dari 90% pelajar berjaya menghabiskan dalam 1 tahun. Satu Jadi, tahun, ya, setahun. tiga semester. 3 semester. 1 tahun saja sudah cukup untuk terus masuk. Okey. Jadi Dr. balik pada Dr. Ghazali, apa kursus-kursus yang ditawarkan yang boleh untuk mereka masuk? Semua yang kat UIA ni ada boleh lalu dekat CFS ke ada yang tidak? Sebab dia beza asasi UIA dengan asasi matrikulasi di universiti-universiti lain. Pertamanya apabila pelajar telah masuk ke CFS, kita panggil CFS lah, Center for Foundation Studies, kita dah satu kaki dah dalam masuk UIA. Dah masuk UIA. Tak macam kalau pelajar pergi ke kolej matrikulasi atau pergi asasi universiti lain, apa yang akan berlaku, mereka perlu apply semula ke UPU untuk masuk ke universiti. Yang tu yang pertama mengenai perbezaan asasi UIA dengan asasi universiti lain. Okay. Di asasi UIA kita ada 18 program. Okay. Ada program sains, physical science, engineering semua itu, and ada program social science, ada program arts. Kalau kita tengok universiti lain, dia ada asasi dia hanya asasi sains. Dia tak ada asasi arts. Yang ada je kalau kolej matrikulasi dia ada asasi accounting. Tapi di UIA kita ada asasi sains kemanusiaan, kita ada asasi ekonomi, kita ada asasi architecture, kita ada asasi ilmu wahyu. Yang tu ada 18. Apabila pelajar telah menamatkan kursus di CFS atau di pusat asasi, mereka akan masuk ke kolej-kolej UIA. Ada di Gombak, di Kuantan, di Pagoh. Ada tiga kampus tersebut. And di peringkat sarjana muda kita ada 58 program. Okay? Ada program, kalau program-program di Kuantan adalah program-program sains kesihatan. Program di Gombak kita ada program kejuruteraan, program komputer dan program undang-undang, program ekonomi dan program ilmu wahyu. Dan di kampus Pagoh kita ada program program komunikasi dan program tourism. Okey. Secara rasanya kemasukan ke dalam sistem antarabangsa ni memang unik sikit. Kita adalah salah satu universiti yang kalau dah masuk matrik, terutama saya matrik lah, dan sebab saya sendiri adalah salah seorang pelajar yang asal dari matrik zaman dulu, saya panggil pusat pengajian asasi, dia dan terus masuk dan ada tempat di dalam universiti itu asalkan dia lepas syarat yang telah ditetapkan. Jadi itu keuntungan keistimewaan yang belajar di UIA ini, kerana kita ada dari awal. Malahan sebenarnya peringkat kita dari awal lagi, kita daripada sekolah bertadika ada di universiti ini sampai ke sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat asasi sampai paling atas sampai ke okey, kita balik pada ke Gambang tadi kan. Kalau dah 18 ni di Gambang, macam mana suasana pembelajaran di sana? Apa kemudahan yang ada di kampus Gambang? Ya, pusat asasi UIM ni sebenarnya menyediakan pelajar-pelajar untuk kemasukan ke kuliah di kampus-kampus yang disebut tadi lah, sama ada di Gombak, di Kuantan ataupun di Pagoh. Jadi kalau kebiasaannya memanglah satu pusat sehenti yang kita mempunyai kemudahan sendiri, self-catered ataupun one-stop center. Dan pada satu masa pusat asasi kita dapat memberi ruang lebih dari 4,000 pelajar. Dan kemasukan kita pun untuk tahun yang pengambilan yang mendatang ni hampir 4,000. Dan memang kalau tidak disebabkan oleh COVID, suasananya amat meriah. Kita mempunyai masjid khusus untuk pelajar-pelajar kita yang boleh menampung hampir 2,000 jamaah. Kemudian kita juga mempunyai mini stadium dengan track balapan dan beberapa kemudahan sukan seperti gelanggang, badminton yang tertutup, dewan besar, gelanggang tenis dan sebagainya.
dan ada untuk pelajar lelaki dan juga untuk pelajar perempuan, dan kita punyai 19 blok semuanya. Jadi satu tempat yang baharu lah, kita katakan baharu digunakan sebab kita baru berpindah ke Gambang pada pertengahan bulan 6 pertengahan tahun 2019. Jadi lebih kurang tak sampai 2 tahun lagi. Di segala kemudahan, asramanya, makmal pengajian, peralatan dan juga semua kemudahan pelajar tu kira memang cukup dan yang terkini lah kita katakan. Jadi memang semuanya ada di sana lengkap untuk pelajaran semua sains dan juga bidang art sekali lah. Okey. Balik kepada Ahmad balik pada bahagian pengurusan akademik pemasukan ni, nak masuk ke dalam, ada yang kata boleh direct terus ke UIA, ada yang kata terus ke GPU. Jadi mana yang perlu diikut oleh mereka yang nak menyertai atau nak masuk ke UIA? Buat masa ini kita punya kemasukan, kita ke semua pelajar yang ingin memasuki UIA, kita akan melalui UPU. Yang itu adalah kemasukan yang utama lah. Tetapi UIA juga ada dia punya satu lagi wing untuk pelajar-pelajar yang bukan saja SPM, dari pelajar yang mengambil ICGSE, especially daripada pelajar-pelajar MRSM, daripada yang ambil O level. So untuk pelajar-pelajar tersebut, mereka juga boleh apply melalui apa kita panggil sekarang ni di UIA, kita ada academy. Yang itu bahagian private wing of the university yang mana akan mengambil pelajar-pelajar yang juga akan mengikuti kursus-kursus asasi. Saya rasa untuk menjelaskan lagi, ini adalah kerana untuk masuk dalam CFS ni, dan CFS perlu adalah pelajar yang lepasan SPM, Bumi Putra. Dan untuk yang tidak mengambil SPM, GCSE dan pelajar luar negara dan bukan daripada Malaysia ni, mereka boleh masuk menerusi IUM Academy yang ada foundation mereka sendiri di kampus Gombak ini, dan untuk masuk. Tapi syarat-syaratnya masih ada syarat-syarat yang sama lah. Ini bukannya satu pintu lain, tapi ini adalah bukan jalan belakang, tapi adalah salah satu lagi pintu untuk masuk ke universiti. Okey. Tuan Haji, kita last sekali nak tanya ni. Kita nak galakkan, kita nak promote tempat kita di Gambang ni kan. Apa yang Tuan Haji boleh ceritakan kepada kami untuk pelajar-pelajar datang ke Gambang? Bagi saya lah, kampus Pusat Asasi UIM Gambang itu merupakan satu tempat institusi pengajian yang antara yang terbaik lah saya melihat dalam konteks segi persekitaran, suasana dan sebagainya, membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dikelilingi oleh kehijauan alam, dan kita sebenarnya berjiran dengan pusat Waterpark Gambang Waterpark sebelah saja. Dan seperti yang nyatakan tadi, kita tidak hanya, pelajar-pelajar tidak hanya terdiri pada pelajar tempatan ataupun secara lebih khusus Bumi Putra ataupun yang memiliki syarat kemasukan yang sedia ada, tapi juga kita punya pelajar-pelajar yang daripada akademi tadi yang masuk menggunakan O level dan sebagainya, dan bercampur dengan pelajar kita. Dan yang lebih meriahnya lagi bila pelajar-pelajar meneruskan pengajian ke peringkat pengajian ijazah, maka suasana tu keantarabangsaan itu amat jelas. Selain daripada itu, seperti nyatakan tadilah, kemudahan-kemudahan yang terkini, dan juga masa setahun yang ada tu memang pelajar-pelajar biasanya saya sebut tadi lebih dari 90% berjaya menghabiskan pengajian. Dan yang saya dengar berbeza dengan kebanyakan institusi pengajian praasas ataupun asasi itu adalah pengkhususan, itu tawaran bidang pelajaran ataupun kos yang diambil itu telah pun diketahui daripada awal lagi. Jadi daripada awal kita fokuskan pengajian mengikut bidang pengajian peringkat ijazah. Jadi masa tu banyak kita boleh fokuslah. Baik. Terima kasih Dr. Razmi, terima kasih Tuan Haji Muhsin kerana dapat sama kita pada kali ini dalam Humanizing Education. Kami harap dapat memberikan penjelasan
penerangan bagaimana nak masuk ke dalam pusat pengajian asasi UIAM ni di Gambang Pahang yang menawarkan ada 18 kursus kesemuanya, 18 program kesemuanya. Jadi anda boleh layari ke UPU online untuk masuk dan daftar. Dan sekali lagi nanti bila result keluar nanti, keputusan keluar, akan buat sekali lagi nanti untuk menyertai. Kerana datanglah ke sini bila anda sertai universiti kami ini, kami adalah, bagi kami this is a truly international university. Kerana kita ada pelajar lebih dari 120 buah negara, kita ada pelajar dari berbagai negara, dan bila anda sertai nanti khusus sarjana muda, sama ada di kampus kami di Gombak, di Kuantan Pahang, di Pagoh, dan kami juga ada bagi kampus di Kuala Lumpur sebenarnya. Dan di sini kita hidup, dan kehidupan yang di sini berdasarkan diteraskan kepada kemanusiaan dan juga pengajian secara tradisi Islam dan juga pengajian. Dan with our tagline, this is the garden of knowledge and virtue, taman ilmu dan budi dalam bahasa Melajunya. Dan this is an international award winning sustainability institution of the year. Dan datang bersama kami dan boleh tengok apa yang ada di UIA ini. Dan untuk tahu lebih lanjut lagi, boleh juga pergi ke laman Sesawang pada website kami ium.edu.my, pergi kepada cover video dan boleh tahu lebih dalam lagi pasal UIA ini. Dan kalau nak tahu lagi, boleh pergi saja dekat ini social media. Kita ada official IIUM di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan boleh tanyakan soalan kepada kami. Kami akan jawab kepada anda secepat mungkin. Okey, kita jumpa lagi dalam Humanizing Education yang akan datang.